berkenaan dengan judi daripada 22 ke 8 dan daripada 8 ke 22. Bincang tak dengan siapa ni? Hanya dengan Menteri Kewangan saja. Ini saya ketua majlis bagi peluang yang melanggar peraturan sikit. Itu semuanya negatif kepada kita. Sebenarnya tak betul. Dunia Arab, Amerika, China, Eropah, India dan Asia. Melayu mudah. Melayu mudah. Inilah berita yang terakhir. Askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Terima kasih Yang Berhormat, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun. Terima kasih Tuan Ketua bagi peluang. Berkenaan dengan judi daripada 22 ke 8 dan daripada 8 ke 22. Yang Amat Berhormat Tambun, pada masa ketika itu Timbalan Menteri Kewangan. Saya bertanya masa nak lulus. Saya bertanya Timbalan Menteri Kewangan daripada UMNO pada ketika itu, bincang tak dengan siapa ni? Dia kata ini tak perlu bincang dalam kabinet, hanya dengan Menteri Kewangan saja. Jadi kalau macam tu tak adil pada kami. So, itu saya terus tanya. Sepatutnya kita bincang dan kita buat keputusan. Saya bukan faham. takat daripada 22 turun ke 8. Saya dan bagi luar biasa berpendang ni sebagai sahabat lama, walaupun ini bentang usul tak boleh bahas. Dia kena tunggu habis. Tak apa, so okey. Terima kasih. Dan saya setuju sebab itu saya kecualikan PAS di sini. Cuma menteri collective responsibility bertanggungjawab, ya. Tetapi saya tahu kalaulah umpamanya saya percaya. Datuk Speaker, saya nak minta sikit penjelasan. Tak apa, sekejap. Dia tak ada penjelasan. Bentang usul tak ada Sikit penjelasan. penjelasan. Ini saya ketua majlis bagi peluang yang melanggar peraturan sikit. Ya. Saya percaya kalau dibentang di Jemaah Menteri, sahabat-sahabat daripada PAS akan bantah keras. Saya setuju. Cuma bila diluluskan, dah diketahui dan saya bawa di Parlimen, sepatutnya dibawa dia dibantah keras. Tapi tak apa, itu sudah berlalu. Yang pentingnya sekarang Menteri Keuangan dah turunkan dan kaji untuk rationalize apakah perlu cabutan khas ini. Baik. Kita melihat sekarang sentimen ekonomi berkembang dan baik, tetapi unjuran kita untuk tahun ini, tahniah juga mantan Menteri Kewangan kerana prestasinya sedikit lebih baik daripada apa yang diunjurkan 65 kepada 7%. Dan juga begitu kadar pengangguran. Saya mewakili satu pandangan ekonomi yang tidak sangat terpukau dengan angka. Kalau kita sebut kadar pengangguran 36% bunyinya baik, tetapi bagi ratusan ribu yang menganggur itu tidak sebaik yang kita sebutkan di sini. Sebab itu ada langkah-langkah yang diambil untuk mencari jalan mengurangkan beban kerajaan. Ya. Sebab itu ada yang mempertikai saya bila saya panggil Tan Sri Syed Mokhtar yang monopoli beras. Monopoli ini dalam konteks kita tidak boleh diteruskan. Tetapi kita terikat dengan perjanjian lama. Dan kerajaan baru tentunya terpaksa mengambil kira perjanjian yang lalu. Sebab itu saya panggil, minta dia supaya mengambil kira kepayahan, keperitan hidup pesawah-pesawah padi miskin. Kedah, Kelantan, Perlis, Sabang Perak Utara, Perak Utara dan lain-lain. Dan beliau setuju, ya, daripada keuntungan beliau menyerahkan 10 juta sekarang, bulan ini, dan 50 juta tahun depan, sementara kita runding semula kaedah-kaedah perjanjian. Dan Yang Berhormat harus juga faham, saya tidak mahu gugat perniagaan dia. Jadi hal-hal yang menyentuh umpamanya pelabuhan atau import gula yang dia lakukan, itu kerajaan bertanggungjawab untuk membantu. Ya. Tetapi hal yang menyentuh dan menyebabkan keperitan hidup pesawah padi, saya tidak mahu tolak ansur. Dan saya sampaikan kepada beliau. Tapi apa kaitannya di sini? Itu signal dasar kita sekarang.
semua dasar yang kita lakukan menggunakan jentera kerajaan membantu mana-mana syarikat, pulangannya mesti balik kepada sama ada pesawah atau peladang ataupun di industri kelapa sawit. Janganlah punya keuntungan itu dibolot begitu tinggi dan kemudian tidak diagihkan dengan adil. Itu yang kita lakukan sebagai satu signal, dan saya ucap terima kasih kepada Tan Sri Zat Mokhtar kerana dalam masa singkat dia bersetuju, dan itu memudahkan usaha kita untuk memberi signal kepada semua syarikat besar bahawa pentadbiran sekarang ini akan melakukan anjakan daripada pendekatan yang lama. Selain itu, langkah-langkah yang lain, saya tahu walaupun saya ingat pasir putih. Dah pasir emas okey dia. Semalam yang bangkitkan kononnya international news dan itu semuanya negatif kepada kita. Sebenarnya tak betul. Ya, perubahan kerajaan ini memberikan suatu imej yang sangat baik. Belum pernah dalam sejarah saya cek daripada Merdeka 57 sampai sekarang, belum pernah dalam masa singkat pengiktirafan oleh dunia Arab, Amerika, China, Eropah, India dan ASEAN. Dan ini insya-Allah saya akan manfaatkan untuk memastikan mereka datang untuk melabur di sini. Tuanku Sultan Brunei Darussalam melakukan sesuatu yang jarang dilakukan sebelum ini. Datang, tapi bukan soal silaturahim, tapi memberikan ruang supaya Brunei Investment Agency yang sekarang tidak langsung melabur di sini, lebih banyak di Eropah, Amerika dan Singapura, memberi perakuan untuk bawa BIA melihat potensi di Malaysia dan insya-Allah akan dilakukan. Saya sentuh tadi tentang kelewatan kelulusan, dan saya akan minta supaya Kementerian Kewangan dan MITI untuk menyegerakan satu proses kelulusan supaya tidak lagi mempersulit urusan pendaftaran bila ada rencana pelaburan di dalam negara. Rang undang-undang ini yang dibentangkan hari ini adalah selaras dengan perkara 102A Perlembagaan Persekutuan. Kali terakhir dibentang ialah pada 20 Disember 1999. Pada masa itu memang tidak dibenarkan perbahasan kerana syarat-syarat ditentukan, tapi saya serah kepada speaker untuk memberi ruang sekiranya difikirkan perlu dan supaya pihak Kementerian Kewangan boleh memberi penjelasan. Anggaran perbelanjaan di bawah rang undang-undang ini merangkumi bayaran gaji kepada penjawat awam, utiliti, beasiswa, bantuan kebajikan serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan. Begitu juga projek-projek pembangunan yang sedang berjalan perlu diteruskan dan kontrak dibayar mengikut jadual. Dan di antara hal yang telah diluluskan dan kita ubah suai itu teliti semula, dan seperti mana yang saya sebut, apa-apa saja langkah sebelum ini yang baik kita akan teruskan dan tidak ada masalah atau kompleks di situ. Ini termasuk umpamanya memperbaiki cadangan awal, termasuk dalam soal rancangan makanan tambahan dan pembelian buku teks. Maka kita setuju menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak RM150 kepada semua murid tanpa mengambil kira had pendapatan ibu bapa pada bulan Januari 2023. Ini untuk mempercepatkan, kerana kalau untuk Januari dan kita letakkan syarat-syarat pendapatan ibu bapa, wang penyaluran itu akan tetap tertangguh. Bagi pelaksanaan program yang mengiktiraf gaji belia di antara RM1,500 hingga RM2,100, kerajaan akan menyediakan tawaran 50,000 peluang kerjaya secara kontrak, termasuk 35,000 yang dijalankan oleh syarikat GLC melalui program My Step untuk tahun 2023. Ini diteruskan.
Bantuan kebajikan masyarakat pada isi rumah miskin, warga emas dan UKU juga diteruskan mulai Januari. Bantuan tunai rakyat yang dilaksanakan sebelum ini akan diteruskan. Bayaran bantuan tunai rakyat fasa 1 disalurkan awal iaitu bulan Januari 2023, tidak bulan Mac seperti mana diumumkan sebelum ini. Saya ambil pertimbangan untuk menyegerakan kerana masalah pekebun kecil getah dan petani nelayan terutama Terengganu Kelantan yang terpaksa menanggung kesempitan akibat banjir. Maka jadual Mac itu akan diawalkan supaya mereka perolehi bantuan tunai ini bulan Januari. Jadi fasa ini akan memanfaatkan 9 juta penerima dengan peruntukan 2 bilion ringgit. RM300 bagi setiap isi rumah dan RM100 bagi yang masih bujang. Bantuan musim tengkujuh juga ditambah dan insya-Allah dalam 1-2 hari ini mungkin esok saya ingat Persemas dapat sempat balik dan kita akan walaupun sudah ada kelulusan bantuan keseluruhan tetapi bagi yang mengalami kerugian saya telah mengarahkan dan mengadakan perbincangan pagi tadi dengan Kementerian Keuangan supaya memikirkan beberapa program dan bantuan tambahan untuk meringankan beban mereka daripada bantuan keseluruhan RM600 kepada hampir RM320,000 yang terkesan dari segi banjir dan juga dari segi musim tengkujuh dan ini tak termasuk yang pekebun kecil yang kita tambah pendapatan mereka. Dan saya cuba dapat kepastian daripada peruntukan yang sedia ada untuk diubah sesuai dan didahulukan bantuan ke Kelantan dan Terengganu. Walaupun kita tidak menang kerusi situ, tetapi kerana atas kemaslahatan rakyat yang susah kita akan tambah. Ada diumumkan tentang kenaikan gaji tahunan tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Kita setuju untuk teruskan dengan bantuan khas keuangan ini kepada 1.3 juta penjawat awam grade 56 ke bawah dan sebanyak RM700 dan 1 juta pesara kerajaan sebanyak RM350. NADMA yang mengendali penyelaras isu banjir ini dan juga bencana telah disalur RM400 untuk persiapan awal, RM400 juta untuk persiapan awal dan seperti mana saya sebut tadi, saya telah berbincang dengan Kementerian Keuangan minggu lalu dan pagi tadi untuk mencari jalan menambah kerana dari laporan awal yang saya terima pagi tadi keadaan banjir itu jauh lebih buruk atau parah daripada jangkaan awal. Ini terkait juga dengan kontroversi mengenai rancangan Tempatan Banjir yang diperuntukkan RM15 bilion. Dan ini diluluskan sebanyak RM13.8 bilion. Saya sebut dulu 7, tidak. Daripada RM15 bilion, rancangan Tempatan Banjir yang diluluskan cara rundingan terus RM13.8 bilion telah diluluskan tapi belum dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Itulah sebab saya batalkan rundingan terus itu kerana dia tidak mendesak. Kalau umpamanya bantuan khas di Pasir Putih ke Pasir Mas itu tak ada rundingan, tidak ada tender, itu kerana keadaan mendesak. Tapi Tempatan Banjir ini saya lihat jangkaan dia ada siap 2025, 2027, ada sampai 10 tahun. Jadi tidak ada yang mendesak menyebabkan rundingan terus. Dalam kajian awal, Kementerian Keuangan berbincang dengan beberapa syarikat yang berkenaan yang telah diluluskan cara rundingan terus. Ini bukan semestinya Menteri Kasar. Ya, ini terlibatkan yang lain-lain. Cuma kementerian itu terlibat, jadi saya faham yang berhormat rasa tersinggung. Tapi tidak. Saya nak sebut ini dari segi proses itu, kelulusan itu dibuat
Tetapi nanti tak boleh Yang Berhormat. Ya. Tapi saya tidak kaitkan Menteri Kasar. Cuma nak sebutkan proses itu ya, diluluskan, ada rekodnya, ada suratnya yang diluluskan. Tidak semuanya daripada menteri, tapi diluluskan ya. Dan saya tahan kerana bila rundingan dalam tempoh seminggu dua ini, kita boleh jimatkan hampir 1 bilion ringgit. Ya. Dan mengikut Kementerian Kewangan daripada awal, minimal 1 bilion sehingga dan proses rundingan tertakluk kepada beberapa tahap jadual kerja dan kadar pembayaran sehingga 2 bilion ringgit. Sudah faham? Yang Berhormat faham mengapa saya berkeras soal ini. Daripada 15 bilion ringgit boleh dijimatkan hampir 2 bilion ringgit kerana kita hentikan amalan rundingan terus ini. Dan kadang-kadang rundingan terus ini dia bila semak syarikat menantu, syarikat anak, syarikat. Ini yang nak kita bentukkan. Ya. Dan ini bukan kenyataan melulu ya. Saya sebut di sini di parlimen setelah meneliti. Jadi soal bersih-bersih ini tak ada bersih, banyak juga yang kotor. Datuk Yang Dipertua, yang lain OKU yang diluluskan dulu kita teruskan. Saya tidak mahu ada masalah kompleks. Ada yang mengatakan ini cadangan lama, tak. Saya tidak ada masalah. Apa saja cadangan pentadbiran yang dulu termasuk oleh BRA yang baik kita teruskan tanpa masalah. Terima kasih BRA. Insentif dia teruskan, walaupun saya kurang suka dengan istilah insentif ni. Sebab insentif ni selalu syarikat besar. Industri diberi insentif. Orang kampung diberi subsidi. Tetapi kalau ikutnya sama saja kemudahan itu. Jadi saya tak tahu saya kena reka istilah lain supaya tidak nampak ada. Dan beberapa langkah ini yang kita lakukan ini untuk mengurangkan jurang pendapatan miskin kaya dan keduanya jurang kota atau bandar dan desa. Sebab itu dalam jawatankuasa MA63 yang dipungsikan oleh Timbalan Perdana Menteri, kita akan membuat suatu keputusan yang agak drastik yang belum dilakukan sebelum ini, iaitu menyerahkan langkah pelaksanaan kepada negeri-negeri khususnya Sabah dan Sarawak untuk mempercepatkan proses kelulusan, dan ini akan dibincangkan di Jemaah Menteri besok, dan kalau dipersetujui kita akan umumkan untuk menyelesaikan babak lama yang berlanjutan di antara Sabah Sarawak dan Semenanjung Tanah Melayu. Jadi sekali lagi dah saya tegaskan hal yang terperinci akan dibincangkan. Yang Berhormat ni orang lama tahu usul menteri, tidak ada perbincangan sehingga menteri